So, di penggal-penggal akhir sebelum jatuhnya Khilafah Abbasiyah ini, ada satu pemimpin dia bernama Mu'tasim Billah, atau nama sebenar dia adalah Abu Ishaq Muhammad bin Harun Ar-Rashid. So, Mu'tasim Billah ni adalah pendukung kepada mazhab Mu'tazilah. Dia memegang fahaman bahawa Al-Quran itu adalah makhluk Allah. Sedangkan majoriti ulama' pada waktu itu mengatakan bahawa Al-Quran itu bersifat qadim dan bukannya makhluk Allah. Ramai ulama'-ulama' yang berselisih fahaman dengan Mu'tasim Billah ini telah diseksa dan ada juga yang dipenjara. Dan salah seorang ulama' yang telah diseksa oleh Mu'tasim Billah ini adalah Imam Ahmad ibn Hanbal, atau kita lebih kenal sebagai Imam Hanbali. Disebabkan oleh itu, ramai orang-orang Arab dan orang-orang Parsi tak menyukai kepada pemerintahan Mu'tasim Billah ini. Mu'tasim Billah ni pun menukarkan ibu kota Khilafah Abbasiyah daripada kota Baghdad ke kota yang dipanggil sebagai Samarra. Kemudian Mu'tasim Billah ni rekrut pula beramai-ramai orang-orang Turki untuk berpindah ke kota Samarra dan juga untuk menjaga kawasan-kawasan sempadan Khilafah Abbasiyah atau dipanggil sebagai Belix. So, kenapa dipanggil orang Turki? Kenapa tak panggil orang Abbasiyah? Sebabnya orang Abbasiyah pada waktu itu tak suka perang. Diorang ni lebih cenderung untuk menyebarkan Islam ni secara lisan. Dalam ramai-ramai orang-orang Turki yang dipindahkan ke kawasan sempadan Khilafah Abbasiyah ni, ada satu bani yang dipanggil sebagai Bani Oguz, dan daripada Bani Oguz ni terbit satu kerajaan yang dipanggil sebagai Kerajaan Saljuk. So, kita kena tahu dekat sini orang Turki ni ada dua golongan lah. Golongan pertama adalah Bani Saljuk, iaitu golongan Sunni, dan golongan kedua adalah Bani Buwayhid, iaitu golongan Syiah. Kemudian dalam kerajaan Saljuk ni ada satu pemerintah dia atau satu pemimpin dia yang sangat adil dan sangat amanah yang dipanggil sebagai Alp Arslan. So, Alp Arslan ni pemerintah dia sangat adil dan amanah sehingga kan ramai orang-orang Kristian yang berada di sempadan kerajaan Byzantine pada waktu itu memeluk Islam. Emperor atau raja kepada kerajaan Byzantine, iaitu Romanus Diogenes, tak puas hati dengan keadaan ni. So, dia pun ajak perang dengan Alp Arslan ni. Pada waktu mula, Alp Arslan ni tak bersetujulah untuk berperang. Tapi kemudian paksaan demi paksaan dilakukan oleh Romanus Diogenes ni, akhirnya perang Manzikert pun berlaku. So, dipendekkan cerita, perang Manzikert ini dimenangi oleh Alp Arslan dan pasukan dia. Dan pada waktu ini berlakunya satu fitnah yang sangat besar ke atas orang Islam, iaitu ketika Peter the Hermit ni dia telah melakukan satu provokasi kepada Pope dengan mengatakan bahawa orang Islam ni adalah anti-Christ. Orang Islam ni bunuh anak-anak kecil. Orang Islam ni suka pakai rantai-rantai yang diisi dengan kalung-kalung tengkorak orang-orang yang dibunuh. So, ini semua fitnah yang dilakukan ke atas orang Islam sehingga akhirnya berlakunya First Crusade atau perang salib yang pertama ke atas orang Islam. Kemudian reputasi kerajaan Saljuk ni semakin meningkat. Orang-orang Mongol, orang-orang Byzantine dan orang-orang Fatimiyah mula gerun dan mula takut kepada orang Saljuk ni. Sehinggalah lama kelamaan reputasi kerajaan Saljuk ni mula merudum dan merosot disebabkan oleh perebutan kuasa oleh pemimpin-pemimpin dia. Di sinilah diceritakan tentang Ertugrul Ghazi, iaitu bapa kepada Osman Ghazi. Dia menyediakan platform yang sangat baik, iaitu dengan menegakkan syariat Islam dengan seboleh-bolehnya untuk menjadikan tugas anak dia satu masa nanti untuk menyatukan semula kabilah Turki ni menjadi senang lah. Ertugrul Ghazi ni telah melantik Syekh di Bali untuk menjadi cikgu kepada Osman Ghazi, dan Ertugrul ni pesan kepada anak dia Osman. Dia kata, kalau engkau menyakiti hati aku masih boleh terima dan aku masih akan menganggap engkau sebagai anak. Tapi kalau engkau menyakiti hati guru engkau, Syekh di Bali, belum tentu lagi dia akan menerima engkau sebagai murid dia. Dan ini satu perkara yang aku takkan boleh terima. So, Osman Ghazi ni ada satu cerita tentang dia yang sangat menarik lah, iaitu tentang mimpi dia. Dan kemudiannya mimpi itu menjadi realiti lah. So, daripada Osman Ghazi, lahirnya Orhan anak dia. Dan Orhan kemudiannya dia berkahwin dengan, ada yang mengatakan bahawa dia kahwin dengan orang Albania, ada yang mengatakan dia kahwin dengan orang Serbia. Tak apalah. Kemudian dia ada anak yang bernama Sultan Murad. Sultan Murad satu ni, dia ada anak yang bernama Yildirim bin Yazid. Yildirim bin Yazid ni adalah seorang pemimpin yang banyak menaklukkan kawasan jajahan yang baru. Dia takkan berada dalam istana dia lebih daripada 1 bulan. Dia akan sentiasa keluar daripada istana dia kurang daripada 1 bulan untuk menakluk kawasan jajahan yang baru. Sehinggalah dia berperang dengan Timur Lang, iaitu keturunan Genghis Khan yang memeluk Islam. Pada waktu itu dia kata Daulah Islamiyah ni sepatutnya dipimpin oleh seorang pemimpin saja, iaitu dialah. Sebabkan itu berlakulah perang antara kedua-dua pihak ini dan Yildirim bin Yazid telah dikepung dan dibunuh dalam perang tersebut. Kemudian perebutan kuasa berlaku di antara anak-anak Yildirim bin Yazid ini sehinggalah
11 tahun lamanya. Pada tahun ke-11, Muhammad Shalabi telah menjadi sultan dan dipanggil sebagai Sultan Mehmed I. Dan Sultan Mehmed I ni banyak sangat jasa dia kepada Kepulauan Nusantara ni. Sebab dia pernah hantar ada satu kumpulan yang terdiri daripada 9 orang ulama atau dipanggil sebagai Wali Songo untuk pergi ke kawasan Nusantara ini dan menyebarkan Islam. Daripada Sultan Mehmed I lahirnya Sultan Murad II, iaitu ayah kepada Sultan Mehmed II atau kita lebih kenal sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih ini sangat menarik cerita dia. Dia adalah pembenar kepada janji Rasulullah SAW yang ketika perang Khandaq Nabi Muhammad pernah bersabda, la tuftahannal Qustantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaish dzalika jaish, yang bermaksud akan dibebaskan kota Konstantinopel. Rajanya adalah sebaik-baik raja dan pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. So insya-Allah kita akan kupas dengan lebih detail lagi cerita tentang pembebasan kota Konstantinopel. Setakat ini dulu. Assalamualaikum.